Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أنصار الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا بالإخلاص في النية والقول والعمل. Amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin al-amin. Amma ba'du. Pertamanya marilah sama-sama kita ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian kitab kita ni. Dah berbulan lamanya. Dah berbulan. Last kali 2 hari bulan 2. Cantik pula tarikh tu 2 hari bulan 2 tahun 2020. Hari ni berapa bulan? 20 pula 20 hari bulan 9 2020. Tak apalah. Kita ada keuzuran pasal Covid ni. InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi perbahasan berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan 2 kalimah syahadah. Iaitu perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu menjadi murtad, keluar Islam. Jadi sebelum ni kita dah bicarakan tentang bahagian pertama. Seorang tu menjadi murtad atau terkeluar daripada Islam, asal elok Islam, jadi murtad. Ada berapa sebab sebenarnya? Ada 3 sebab. 3 sebab. Pertama dengan sebab i'tiqad. Di sana ada beberapa keyakinan ataupun kepercayaan yang menyebabkan seseorang yang asalnya Islam menjadi murtad. Kita dah bahas dah sebelum ni. Kemudian berikutnya dari sudut perbuatan. Manakala seseorang itu melakukan satu perbuatan yang tertentu, maka dia menjadi murtad. Kemudian yang ketiganya dari sudut perkataan. Bila seseorang itu mengatakan satu perkara yang tertentu dalam keadaan yang tertentu, maka dia jadi murtad. Jadi oleh sebab itulah kita ni semua sekali ni keyakinan ada pada diri kita ni. Perbuatan pun ada pada diri kita dan perkataan ni lagi banyak. Ada pada diri kita. Jadi kita belajar benda ni bukan kerana nak tuju orang ni kafir tak. Tujuannya untuk batas diri kita sendiri sebagai garis panduan kita. Dan untuk menyelamatkan orang lain daripada terjerumus kepada kekufuran.
takut-takut dia mati dalam keadaan murtad, habis. Wal'iyadzubillah, kekal selama-lamanya dalam api neraka tanpa sudah, tiada henti, tiada noktah, infinity. Jadi untuk malam ni kita bicarakan tentang bahagian yang kedua. Murtad bahagian kedua, iaitu murtad ataupun kufur dengan sebab perbuatan. Pada 2 bulan 2 pada tahun 2020 itu dah disebutkan sikit, iaitu berkenaan dengan sujud kepada berhala ataupun sujud kepada matahari atau seumpamanya yang menjadi objek sembahan orang-orang kafir. Sujud kepada semua ini murtad, walaupun dia tidak bertujuan untuk menyembahnya. Tidak bertujuan untuk menyembahnya. Oleh kerana perkara itu menjadi simbol atau objek penyembahan, lalu disujud, maka murtad serta-merta. Walaupun dia kata gurau je, gurau tu pun tak boleh. Tak boleh main-main benda ni. Kita ikut skrip lakonan, drama ke teater ke, tak boleh, dilarang. Tak boleh buat main-main. Kemudian berikutnya, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, was-sujudu li insanin in kana ala wajhil ibadati lah kasujudi ba'dil jahalati li ba'dil masyayikhil mutasawwifin, ay idza kana sujuduhum ala wajhil ibadati li masyayikhihim fa innahu yakunu 'inda idhin kufra wa illam yakun ala wajhil ibadati lahum la yakunu kufran walakinnahu haram. Maknanya, dan sujud kepada manusia, maknanya antara sebab seseorang tu menjadi murtad, jadi kafir, ialah sujud kepada manusia. Yang ni tengok dulu, sekiranya bertujuan melakukan ibadat kepadanya. Dianggap itu sebagai sembahannya ataupun Tuhannya. Yang anggap orang tu Tuhannya. Ada ke macam itu? Ada kat Terengganu tu, kat negeri saya tu. Orang panggil apa ni? Ayah Pin. Ayah Pin. Tu ada yang sujud. Seperti mana sujud yang dilakukan oleh sesetengah golongan jahil kepada sesetengah guru yang mendakwa dirinya sebagai sufi atas tujuan melakukan ibadah kepada mereka, kepada guru-guru mereka itu. Sebaliknya, jika seseorang itu melakukannya bukan dengan tujuan ibadat, maka dia tidak jatuh kufur, tetapi ia tetap dikira sebagai haram. Kalau seseorang tu sujud kepada makhluk yang selain daripada selain daripada berhala tadi, dan juga matahari, bulan dan objek-objek sembahan orang kafir, maksudnya disujud kepada manusia. Contoh manusia itu apa? Raja. Siapa lagi? Guru dia. Siapa lagi? Mak bapak dia. Contoh. Disujud. Imam surau je disujud contohnya. Contoh. Disujud itu dengan maksud melakukan peribadatan kepada orang tu, dan menganggap orang tu macam Tuhan dia, orang tu sebagai Tuhan. Maka ini jelas kafir, murtad. Tapi adapun kalau seseorang tu dia sujud kepada mak bapak dia, ataupun kepada gurunya, ataupun kepada rajanya, dengan maksud memberi penghormatan, bukan kerana melakukan ibadat, tapi semata-mata memberi penghormatan, maka yang ini, orang yang buat macam tu tak kafir, tetapi haram. Haram di sisi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlaknya. Adapun di sisi syariat Nabi yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu, sujud manusia kepada manusia yang lain dengan maksud
memuliakannya ataupun menghormatinya, maka ini harus di sisi syariat Nabi dan Rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Sebagaimana sujudnya siapa? Sujudnya adik-beradik Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Itu sujud hormat, bukan sujud sembah. Harus di sisi syariat Nabi terdahulu. Sebagaimana para malaikat sujud kepada Nabi Adam setelah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Itu syariat tu. Syariat Allah kepada para malaikat supaya sujud hormat kepada Nabi Adam AS. Bukan sujud menyembah, tapi sujud hormat. Ya, ini harus. Itu perintah Allah lagi tu. Ini harus. Adapun untuk Nabi Muhammad, perkara itu sudah pun dihapuskan. Tak ada dah. Tak boleh dah. Bahkan diharamkan. Kalau buat juga berdosa. Ada tak lagu raya ke apa sujud ke cium di kakimu katanya. Sujud ke cium? Kadang-kadang macam dengar sujud. Apa dia? India. Ni ada lagu raya ni. Sujud di kakimu tak boleh tu. Kalau cium boleh. Sujud tak boleh. Cium kaki tak apa. Dibolehkan dalam agama kita. Cium kaki siapa? Bukan sebarang-sebarang kaki. Kaki mak bapak kita. Boleh. Sebagai menghormatinya boleh. Tapi jangan sujud. Elakkan sebolehnya elakkan dalam rupa bentuk sujud. Boleh. Dan selain pada perbuatan ini, ada lagi perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan seorang tu jadi jatuh murtad. Seperti melemparkan mushaf atau yang seumpama mushaf, iaitu perkara yang seumpama mushaf Al-Quran ni, apa dia? Perkara yang dalam tu ada Al-Quran ataupun ada ayat-ayat Al-Quran ataupun dalam tu ada nama yang dimuliakan. Contoh nama Allah, nama Nabi Muhammad. Yang maksudkan Muhammad di sini adalah Rasulullah tu lah. Ataupun nama Nabi Isa dengan maksud Nabi Isa. Ada perkataan Isa, yang dimaksudkan tu adalah Nabi Isa. Isa ibn Maryam. Ataupun dalam tu ada hadis Nabi. Ataupun ada ilmu syariat. Contoh ilmu fiqah ke, ilmu usuluddin ke. Ladu dilempar di mana? Dilemparkan ataupun dibuangkan di tempat yang kotor, yang jijik. Contoh dalam tong sampah, dalam longkang contohnya. Ataupun di satu tempat yang kotor tapi tak najis. Contohnya apa? Air ludah kita ni kotor tapi tak najis pun tak boleh. Kahak ke, kotor tu tapi tak najis, berkahak ni tengah solat macam tu, habis batal tu solat? Tak batal sebab dia tak najis, kotor lah. Kalau barang siapa buat macam gitu, maka murtad. Melibatkan perkara ini perkara yang dianggap sebagai menghina. Dianggap sebagai menghina agama, memperlecehkan agama. Ada alio kat situ, letakkan mushaf kat situ. Dah tahu dia buat juga kat situ. Yang ni tak boleh. Antara yang lagi apa dia? Pijak Quran, kencingkan Al-Quran. Tak boleh. Antara yang lagi, ini saya pernah tengok ni, ada satu kitab. Ada satu kitab. Bahasa Arab pun ada, bahasa Melayu pun ada, pernah tengok. Bahaya Apa dia? Konon-kononnya nak buat perubatan. Ditulis ayat Al-Quran ataupun nama Allah ataupun nama-nama yang dimuliakan tadi tu dengan darah najis. Itu dianggap memperlecehkan agama. Murtad barang siapa buat demikian. Ada? Saya pernah tengok buku tu, kitab tu pernah tengok. Ataupun dia tulis sesuatu tu dakwat dicampur dengan najis, contoh dia air kencing ke,
Ni ada kaifiat-kaifiat tertentu untuk dapatkan apa ni, bantuan jin lah ni, sihir. Hati-hati. Yang saya tengok tu yang kata tulis dengan darah tu, dalam kitab ilmu akidah tu pelik ni. Kat rumah saya ada. Pelik ni. Hati-hati. Kemudian kalau di kertas tu atau pada buku tu ada nama Muhammad contohnya, Muhammad atau Isa atau Musa, tapi Muhammad di situ bukan Nabi Muhammad, nama orang lain. Maka ini tidak menjadi kafir kalau orang buang macam gitu ya. Tak kafir. Tidak menjadi satu perkara yang haram pun, melainkan makruh. Kenapa? Kerana di situ ada satu penghinaan kepada huruf-huruf Arab. Menghina huruf Arab hukumnya makruh. Jelas Nama kita contohnya apa? Syukur. Bahasa Arab tu syukur. Buang gitu. Dia anggap sebagai menghina huruf bahasa Arab. Tak boleh. Apa lagi kat sini yang berkaitan, isu yang berkaitan dengan ni, apa dia? Demikian juga perkara-perkara yang menjadi syiar dalam agama. Apa dia? Contohnya perkataan Aidil Fitri. Kat mana bisa tengok perkataan Aidil Fitri? Kat mana? Sampul duit. Ni nak salam kerup kan ada benda tu kan? Ada kan? Kenduri ada. Madam paling meriah sekali masa musim raya. Banyak. Saranan saya dalam hal ni, seeloknya kita guna yang tak ada perkataan Aidil Fitri. Yang ada perkataan selamat hari raya boleh lagi. Ataupun tulis apa? Salam ikhlas, boleh lagi. Tulis ikhlas macam tu boleh lagi. Andai kata nak tak ada arah nak guna juga, macam mana? Kita memang orang yang terima tu tak boleh jaga. Kita yang tahu mungkin boleh jaga. Kita yang dapat tu banyak-banyak ni, beraya sakan itu dapat banyak, semua di fitri. Jenuh lah. Macam mana nak buat? Bakar je lah. Bakar. Nak bakar Kalau tak nak bakar boleh koyakkan supaya terpisah perkataan Aidil Fitri tu. Terpisah. Ia akan jadi Aidil. Budak mana nama Aidil, lepas tu Fitri, terpisah tu. Budak lain pula nama Fitri, bukan Aidil Fitri. Tu. Koyakkan, campak dalam tu sampah. Okey, selesai. Itu kaedah dia. Kalau dia ronyok-ronyok dalam macam itu je, ronyok tu letak dalam tu sampah, tu kita bimbang apa? Dibimbangi telah menghina, memperlecehkan syiar agama kita. Boleh ya? Yang tulisan Rumi ni maksudnya. Sebab dia merujuk pada hari raya kita, syiar agama kita. Rumi ke, Jawi ke, Arab ke. Seloknya koyak dulu, dia terpisah, baru buang. Jangan buang gombal-gombal macam tu je, tak boleh. Jelas Apa lagi yang ada? Apa lagi? Antaranya perkataan wakaf, perkataan masjid dan juga wakaf. Wakaf tu ibadah dalam Islam. Jadi istilah ibadah. Mana perkara itu menjadi syiar. Masjid tempat ibadat, maka itu juga syiar. Pernah tengok tak? Setengah surau atau masjid, selipar dia tu ada perkataan wakaf masjid. Mudah dipijak dengan kaki. Ni antaranya. Jangan dibuat lah. Jangan dibuat. Kalau kita jumpa, ada kata kita mampu nak buat, tanggalkan perkataan salah satu di antara huruf tu. Masjid jadi ajid ke? Tanggalkan. Masjid ke? Tanggalkan biar jadi perkataan lain. Kalau mampu buat. Dan lepas ni jangan pula cari misi mencari selipar yang ada perkataan masjid. Tak payah tu nyusah.
Usahkan diri sendiri. Tak payah. Kalau jumpa depan mata, kalau kita mampu buat, buat. Sebab kita, tujuan apa kita nak buat itu? Nak menyelamatkan, nak memuliakan syiar agama kita. Termasuk dalam tuntutan ini. Kemudian, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wal qismu ats-tsalitsu al-aqwalu wa hiya kathiratun jiddan la tanhasir. Maknanya, dan bahagian ketiga adalah perkataan. Maksudnya bahagian murtad ataupun kufur yang ketiga adalah dengan sebab perkataan. Ianya terlalu banyak sehingga tidak terkira. Banyak sehingga tidak terkira. Tapi ulama ada hitung juga. Antaranya dalam kitab ni. Ulama Melayu ada kira ni. Ada. Antaranya Syekh Umar bin Zainal Abidin. Syekh Umar bin Zainal Abidin, dia karang satu kitab berkenaan dengan murtad. Contoh-contohnya lebih kurang dengan apa yang ada dalam kitab ni. Contohnya lebih kurang. Antaranya lagi Syekh Daw Al-Fatani dalam kitabnya Sulamul Mubtadi. Pun dia susunannya lebih kurang macam ni juga susunannya. Ulama Melayu kita tu, ulama Melayu sebelah tanah Melayu. Kalau sebelah Sumatera sana tu mungkin ada, cuma kita tak tahu. Sebab saya pun tak kumpul banyak, ada satu dua je kitab ulama daripada Sumatera, belah-belah Aceh tu ada, belah-belah Sumbawa, belah Jawa, kat sana ada. Cuma saya tak jumpa lagi. Kemudian kenapa banyak? Sebab manusia banyak bercakap. Dia tak buat pun, duduk diam. Kaki, tangan tak bergerak pun, tapi mulut bergerak. Ada orang tu banyak cakap, kerja tak buat pun. Banyak cakap, nyimbang buat, kerja tak buat. Jadi daripada lidah ni banyak dosanya. Ni sebagaimana kata-kata siapa? Sebagaimana kata-kata Nabi sendiri. Itu sebagaimana telah diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi. Kata sahabat Nabi, dia berkata kepada lidahnya sendiri, ya lisan, wahai lidah, qul khairan taghnam, katakanlah yang baik-baik je, nescaya kau beruntung. Kau beruntung. Kalau cakap yang baik-baik beruntung, tak rugi apa pun. Waskut an syarrin taslam min qabli an tandam. Ni bukan bahasa Hindustan, ni bahasa Arab. Waskut an syarrin taslam min qabli an tandam. Diamlah dari berkata dengan perkataan yang buruk, yang jelek, nescaya kau selamat sebelum kau menyesal. Ni kata siapa ni? Kata sahabat Nabi. Tak silap saya namanya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian katanya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aktsara khataaya bani Adam min lisani, sesungguhnya dosa anak Adam paling banyak berpunca daripada lidahnya. Jadi dosa yang paling teruk yang keluar pada lidah ni, yang berpunca daripada lidah, adalah dosa murtad, dosa kufur. Ini bahaya, dosa kufur. Dan perkataan kufur ni pula, kata pengarang ni, kathiratun jiddan la tanhasir, banyak tak mampu nak kira. Maknanya orang boleh cakap selamba je benda-benda yang kufur, dalam keadaan dia tak sangka dia cakap tu menyebabkan dia jadi kafir. Wal'iyadzubillah. Siapa yang cakap ni? Ulama Islam yang cakap. Yang cakap macam ni,
Bukan pengarang ni saja, pengkitab ni, pengarang kitab yang terdahulu ada sebut. Antaranya Syekh Daud Al-Fatani, ulama kita, ulama Melayu kita, Nusantara kita. Kemudian sebelum kita pergi lebih lanjut tentang ini, sempat dah ni, InsyaAllah sempat kot. Saya kena bagi kaedah. Kena bagi kaedah. Kaedahnya, perkataan kufur ni banyak, tapi kita ringkaskan dua kaedah. Ada satu kaedah. Kaedahnya, perkataan kufur ada dua jenis. Perkataan kufur ni ada dua jenis. Pertamanya, lafaz kufur soreh. Lafaz kufur soreh. Apa makna lafaz kufur soreh? Iaitu perkataan yang dari segi bahasanya hanya ada satu makna sahaja. Dari sudut bahasa ada satu makna saja, iaitu makna kufur itu sahaja. Iaitu dengan makna kufur itu sahaja. Jadi, kalaulah seseorang tu yang telah memfaham makna perkataan tersebut dan dia melafazkan perkataan tersebut dengan sengaja, dengan pilihannya, bukan dipaksa, dalam keadaan waras, maka dia menjadi kafir. Contohnya apa? Contohnya, bila seorang tu berkata Allah itu lembu. Jelas tak? Ada makna lain tak lagi? Tak ada makna lain tak? Lembu, lembu lah. Lembu dalam bahasa putih sebut apa? Kau. Bahasa Jawa apa? Lembu juga. Ke dah pupus bahasa Jawa sini lembu ni. Sapi sapi. Sapi Indon. Bukan Jawa. Nak beritahu ni, ni perkataan yang memang ada satu makna je. Makna apa? Kufur. Sebab dikata Allah tu binatang, lembu namanya. Ini satu makna. Disebut tu dalam keadaan difaham apa makna lembu sebenarnya, maka dia telah menjadi kafir, meskipun dia memaksudkan lembu itu dengan makna, katanya lembu ni, saya maksudkan lembu tu maksudnya yang maha berkuasa. Wah, jauh no baginya. Yang maha berkuasa. Tak boleh diterima. Sebab dalam bahasa Melayu, lembu tu tak ada makna yang maha berkuasa pun. Dia baru reka istilah tu. Tak boleh. Yang ni jelas kufur. Jika seorang berkata dengan lafaz tersebut dalam keadaan dia tak faham, tak ada dalam keadaan dia faham, maka dia kafir. Tapi kalau seseorang tu dia tak pernah tahu lembu tu maknanya binatang tu, tak pernah tahu, maka dia tidak menjadi kafir. Cuma kita yang tahu, pesan dekat dia, kau ni ya betul, kau tahu lembu tu apa? Lembu tu apa? Dia pun tak tahu. Ni nak pakai tahu. Kita pun Google. Ni lembu namanya. Oh ni lembu lah. Ingat ke apa? Dia ni tak kafir sebab dia memang tak tahu. Jelas? Kemudian jenis perkataan jenis lafaz kufur yang kedua, iaitu lafaz kufur zahir. Tadi sarih. Yang ni lafaz kufur zahir. Maknanya apa? Iaitu perkataan yang dari segi bahasa ada lebih daripada satu makna. Dari segi bahasa ada lebih daripada satu makna. Iaitu ada sebahagian makna, ada sebahagian makna tu maknanya kufur. Ada makna kufur. Dan sebahagian lagi bukan dengan makna kufur. Bahasa Melayu payah sikit. Kalau bahasa Arab ada. Bahasa Melayu payah sikit. Kalau bahasa Arab macam ni. Contoh seorang kata apa? Al-khubzu. Bahasa Arab Jawa tak kerti saya. Bahasa Arab.
Al-khubzu khairum minallah. Al-khubzu khairum minallah. Di sini ada dua maksud, ada dua makna. Ada makna yang kalau orang tu maksudkan yang itu, maka dia kafir. Kalau dia maksudkan yang satu lagi, maka dia tak kafir. Okey. Maka jika seorang tu melafazkan perkataan tersebut yang tadi, katanya al-khubzu khairum minallah. Al-khubzu makna apa? Roti. Khairun, yang ni berbeza makna. Khairun ni salah satu maknanya adalah maknanya satu kebaikan, satu nikmat. Minallah, daripada Allah. Kalau dia maksudkan perkataan itu dengan maknanya ini kebaikan, satu nikmat daripada Allah, maka tidak kafir. Tapi kalau seorang lagi, yang lain lagi, dia cakap yang sama, perkataan yang sama, tapi dimaksudkan dengan makna kufur, maka kafirlah dia. Apa maksud satu lagi? Khairum minallah tu dikatakan khairun maknanya lebih utama, lebih baik, minallah, daripada Allah. Maknanya apa? Dia kata apa? Katanya al-khubzu khairum minallah. Maksudnya apa? Kalau yang kufur tu maksudnya katanya roti itu lebih baik daripada Allah. Wah, ni jelaslah kufur. Perkataan sama, ayat sama, baris sama, lafaz sama, huruf sama, tapi maksudnya berbeza. Jelas? Jadi jadi itulah kaedah. Saya dapat dah saya turunkan satu kaedah. Nanti bila kita tengok contoh-contoh yang akan datang nanti, kita akan tengok yang ni makna zahir kat sini. Nanti kalau jumpa pula contoh, ni sarih ni, tak ada takwil lagi dah. Okey. Dah masuk waktu dah. Ni maknanya bulan depan Boleh? Bulan depan. Nak tahu contoh-contoh perkataan yang zahir macam mana, yang sarih macam mana, insya-Allah pada bila? Bulan depan. Bukan minggu depan, bulan depan insya-Allah taala. Wallahu taala alam wa ahkam.